Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama dengan saya hari ini Cikgu Jamil bin Abu Bakar dari Maktab Mahmud Pokok Sena. Anak-anak pelajar sekalian, hari ini dengan Cikgu Jamil akan belajar berkenaan dengan bab 9 iaitu teknologi angkasa lepas. Teknologi angkasa lepas ini di dalam dia ada dua subchapter, iaitu yang pertama kita akan cerita berkenaan dengan apakah itu satelit dan fungsi-fungsinya, dan yang kedua pula kita akan cerita sikit berkenaan dengan GPS. Jadi untuk slot yang pertama ini bersama-sama dengan saya kita cerita dulu apa itu satelit. Okey, untuk pengetahuan anak-anak sekalian, satelit adalah objek yang mengorbit suatu planet ataupun bintang. Ataupun sebagai contoh, bulan merupakan satelit semula jadi kepada bumi. Selain daripada itu, planet-planet adalah satelit semula jadi kepada matahari kita. Tetapi sekarang, manusia telah berjaya mencipta satelit. Iaitu contohnya yang pertama sekali satelit yang dilancarkan. Nama dia Sputnik. Bertitik tolak daripada situlah maka kita dah ada satelit buatan manusia. Okey, jadi bila bercakap dengan jenis-jenis satelit yang buatan manusia ini, dia terdiri daripada beberapa jenis, iaitu yang pertama kita panggil sebagai LEO, iaitu Low Earth Orbit, yang mengorbit bumi paling rendah pada ketinggian 180 hingga 2000 km. Yang kedua pula ialah MEO, Medium Earth Orbit. MEO ni pula antara 2000 sehingga 35,780 km. Dan yang ketiganya kita kenali sebagai Geopogon. Okey, Geopogon ni dia tak merujuk kepada ketinggian, tetapi dia merujuk di mana dia mengorbit pada garisan satah khatulistiwa bumi, iaitu pada ketinggian 35,786 km. Yang keempat pula ialah geosegerak. Geosegerak ini pula dikenali juga sebagai GSO. Ketinggian dia sama macam Geopogon, tapi dia mengorbit secara melintang pada kecondongan terhadap satah khatulistiwa bumi. Dan dia yang terakhir adalah yang paling tinggi, iaitu High Earth Orbit, kita panggil HEO, pada ketinggian yang sama atau lebih tinggi daripada 35,780 km bumi. Jadi, gambar rajah di sebelah menunjukkan jenis-jenis orbit tersebut. Okey, sekarang kita pula pergi kepada jenis bentuk-bentuk orbit. Tadi jenis satelit, sekarang bentuk-bentuk orbit. Bentuk-bentuk orbit ni dia ada dua. Yang pertama, bulatan sempurna, dan yang kedua yang berbentuk elips. Sebagai contoh, yang berbentuk bulatan sempurna ni ialah MEO dan HEO lah. Ya, di mana dia duduk dekat satah khatulistiwa tu dia berbentuk bulatan sempurna. Tetapi yang LEO dan juga GSO ni dia sama ada berbentuk elips ataupun bulatan sempurna. Okey, baik. Sekarang kita pergi pula. Bila dia berbentuk elips, kalau bulatan sempurna tu ketinggian dia tak berubah. Tapi apabila dia berbentuk elips, maka ada ketikanya dia berada dalam keadaan dekat dengan bumi. Dan ada ketikanya pula dia jauh dengan bumi. Bulan kita orbitnya berbentuk elips. Sebab tu ada ketikanya kita dapati, kenapa nampak bulan hari ni nampak besar sangat kan? Ada ketikanya kita nampak purnama yang mengambang tu nampak macam kecil sikit. Keadaan-keadaan inilah yang kita panggil sebagai perigee dan apogee. Okey, baik. Jadi, dan kita balik kepada satu lagi hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju orbit. Anak-anak sekalian kena ingat apabila kita semakin tinggi orbit, maka semakin
rendahlah hal laju satelit untuk satelit kekal pada orbit tersebut. Hal ini kerana kesan tarikan graviti bumi tu bila dia duduk tinggi, dia dah semakin kurang. So apabila dia kurang, dia jadi slow lah sikit. Bergerak tu dia perlahan sikit. Berbanding yang satelit jenis LEO ni, yang dekat dengan bumi ni, dia bergerak pada kelajuan yang sangat-sangatlah laju. Okey, baik. Ini nah. Okey, jadi kalau kita tengok jenis-jenis satelit dengan ketinggian dia, yang paling laju of course lah LEO, di mana kelajuan dia boleh mencecah 27,500 km sejam. Yang MEO pula boleh mencecah 13,900 km sejam. Sementara HEO yang paling tinggi hanyalah 11,100 km sejam. Okey, baik. Jadi di sini saya ingin kongsi dengan anak-anak bagaimana kita nak mengingat fakta-fakta penting dalam 9.1 tadi ni. Okey, yang pertama bentuk. Kalau bulatan sempurna, siapa pun tahu bulat. Okey, bulat. Bila bentuk O tu orbitnya bulat, bulatan sempurna. Sementara elips dia lonjong macam nak kata telok tu lebih kurang sama macam telok lah kot. Jadi apabila elips ni, dia akan ada keadaan perigee dan apogee. Jadi apabila perigee dan apogee ni anak-anak sekalian, macam mana pula nak ingat perigee dan apogee ni? Ingat, perigi dalam bumi, maka perigi dekat dengan bumi. Perigi duduk di atas bumi, dalam bumi. Perigi dekat dengan bumi. Jadi apogee pula A kan. So kita kata angkasa. Kita sebut angkasa jauh daripada bumi. Jadi apogee jauh daripada bumi. Jadi untuk mengingat pula dia punya LEO, MEO, GEO, GSO dan HEO tadi, adalah satu akronim yang saya buat, ikutlah anak-anak belajar, iaitu Lina Minat Geografi. Gila hebat. Lina Minat Geografi, gila hebat. Lina for LEO, Minat for MEO, Geografi for GEO, gila for GSO dan hebat untuk HEO. Jadi sebelum kita berundur, ini ialah contoh-contoh soalan yang keluar. Dan soalan ni dia mirip kepada soalan tahun 2021. Soalan objektifnya dia tanya kat sini, Rajah 22 menunjukkan kedudukan 4 satelit semasa mengorbit bumi. Antara A, B, C dan D, yang mana satu apogee. Tadi ingat kan? Apogee apa tu? Angkasa. Apogee angkasa. Jadi yang mana nak jauh ni? So jawapannya, kalau kita tengok yang jauh ni, tengok jawapannya kan? Yang jauh ni adalah A lah. Itulah Kak. Contoh soalan yang naik tahun 2021 dalam kertas 1. Jadi kita tamatkan dulu untuk slot ini. Kita sambung untuk slot yang kedua pula. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.